Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah. Sama-sama dapat kita jumpa pada malam ini bainal maghrib wal isya, di antara waktu maghrib hingga waktu isya. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita sebagai sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk saja 15 Syakban, mana-mana tempat saya mengajar pun saya tangguh sat kitab, saya sebut ataupun saya bincang tentang apa yang perlu kita buat tentang bila kalau kita dapat jumpa dengan Ramadan. Jadi malam ni saya tangguh juga kitab di sini untuk kita sebut tentang Ramadan. Walaupun duk cakap ni dah lebih dekat 2 minggu dah, sebenarnya rasa boring ya, duk ulang benda sama tiap-tiap malam kan. Tuan-tuan tak tahu, saya dah tahu kan. Nak cemui nak cakap kan. Tapi penting untuk saya sebut dengan harapan bila tuan-tuan dapat idea apa nak buat bulan puasa nanti, tuan-tuan buat, jadilah juga saham pahala tu kat diri saya sama lah. Kan? Jadi kita sama-sama cari pahala. Ramadan ni satu bulan yang istimewa. Sejak daripada Rajab lagi kita doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi ajak kita doa. Setengah tu imam dia suka potong, Allahumma barik lana fi Sya'ban, dia potong Rajab. Tapi bagi saya tak salah apa minta berkat di bulan Rajab masa bulan Sya'ban. Boleh je kan. Allah boleh je masih lagi bagi berkat kat kita apa yang ada pada bulan Rajab, tak ada masalah. Jadi yang paling penting kita minta wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Sebab apa kita duk minta tuan-tuan nak jumpa dengan bulan Ramadan? Sebab bulan Ramadan ni dia special. Bulan Ramadan ni satu bulan yang ada kemuliaan tersendiri. Banyak peristiwa besar berlaku dalam bulan Ramadan. Kata dengan ulama sekurang-kurangnya ada 4 benda. Nak cerita banyak ia dah, tapi 4 benda yang berlaku dalam bulan Ramadan. Yang pertama, diwajibkan puasa dalam bulan Ramadan. Yang kedua, turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, berlakunya peristiwa perang Badar dalam bulan Ramadan. Yang keempat, berlakunya peristiwa Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah berlaku dalam bulan Ramadan. Bila Nabi diusir oleh orang-orang penduduk Mekah, Nabi pun hijrah ke Madinah. Kemudian bila Nabi duduk di Madinah pada tahun 8 Hijrah, Nabi bawa satu pasukan tentera, Nabi masuk balik ke kota Mekah. Tujuan Nabi masuk bukan nak jajah Mekah, tapi nak membuka. Dia panggil Fathul Mekah. Dia tak panggil penjajahan, dia panggil pembukaan kota Mekah. Pasal apa pembukaan? Sebab Nabi nak membebaskan manusia. Nabi suruh manusia ni daripada sembah patung-patung berhala, buat syirik, untuk berubah menjadi manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa tu berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi bila kita nak jumpa nanti dengan bulan Ramadan, kita ni nak buat sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan tu ni. Sebab Ramadan ni satu bulan yang teramat special. Tapi banyak orang kadang-kadang bila dia jumpa dengan bulan Ramadan, saya rasa ada orang bila dia tengok Ramadan, dia hanya nampak bulan Ramadan tu bulan puasa. Ni bulan puasa nak main, banyak orang cakap tu. Dan kacamata dia melihat Ramadan tu hanya bulan puasa. Dan ada orang pula, dia bila dengar saja Ramadan nak mai, dia nampak Ramadan ni bulan nak makan. Bulan ni pula nak makan betul-betul. Minggu depan nak puasa, minggu ni booking hotel lah, nak buka puasa. Kan? Saya sebut di 2-3 tempat, ada 2-3 orang terasa, rupanya dia buat betul ya. Kan? Minggu depan nak puasa, minggu ni dia booking lah, buffet. Minggu depan nak pergi buka puasa di hotel mana, nak buka puasa di mana kan, nak makan apa. Kalau di Pulau Pinang lagi makan ya Allah ya Rabbi kan, lagi semboi-semboi kan. Jadi dia nampak bulan Ramadan ni bulan untuk dia nak makan. Dan ada orang dia nampak bulan Ramadan ni adalah bulan untuk dia nak buat duit.
Bulan ni nak pulun. Ada orang dia jumpa kita, dia tahu ustaz, bulan ni lah nak pulun betul-betul pun. Menjaga yang balang lah, yang soya lah, yang tu lah, yang ni lah, menjaga macam-macam lah. Apa produk dia buat, menjaga. Dia kata nak pulun ni, nanti nak raya ni, dia cari duit. Salah tak menjaga tu? Tak salah, cari rezeki yang halal. Salah agak makan, memang sehari kena buka usaha, kena makan pun. Bukan esok pagi sahur, nanti petang raya baru buka usaha. Jahanam sebulan. Mati terus tak nak jumpa raya. Tak, memang boleh makan, patut-patut dan memang Ramadan tu bulan puasa, tapi yang perlu kita faham, bila kita nak jumpa dengan Ramadan, benda yang paling besar kita kena letak tu adalah Ramadan ini adalah bulan ibadah. Yang tu paling utama, yang paling besar. Makan ni sampingan, niaga nak cari duit lebih sampingan. Yang paling besar bulan Ramadan nak pulun buat ibadah. Sebab apa kita nak buat ibadah? Sebab Nabi bagi isyarat dekat kita. Ada orang dia jumpa dengan Ramadan dia berjaya, ada orang dia jumpa dengan Ramadan dia tak berjaya. Hadis yang pertama Nabi kata, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nabi kata siapa-siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan juga mengharapkan keampunan dan keredaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi kata, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa ramai yang puasa tapi tak dapat apa melainkan dapat lapar dan dahaga saja. Ada seorang ni dia puasa, dia dapat keampunan Allah. Ada orang ni dia puasa, dia tak dapat apa melainkan dia dapat lapar dan dahaga. Kawan yang dapat keampunan Allah tu buka puasa, tiba roti canai 8 biji. Tapi dapat keampunan Allah. Kawan yang dapat lapar dan dahaga tu buka puasa tawaduk sungguh, kurma 3 biji tapi tak dapat apa. Pasal apa? Tadi dia puasa tak semayang. Dia puasa, mengumpat orang, kata orang macam-macam. Dia puasa, dalam masa yang sama dia buat benda yang haram. Akhirnya semua pahala puasa dia rugi habis semua, sehingga dia tidak mendapat apa-apa. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Melainkan dia hanya dapat dahaga dan lapar semata-mata. Jadi kita ni tak mau jadi orang yang gagal dengan Ramadan, tuan-tuan. Sebab tu malam ni tazkirah bukan kuliah. Tazkirah ni dia sekadar nak peringat nak peringat kita, nak refresh kita balik. Masuk Ramadan ni apa nak buat? Sini buat tazkirah. Buat tazkirah. Tak buat. Tak buat tu ni. Tak ada tazkirah. Qiyamul tarawih 20 rakaat. Jadi tazkirah siap-siap boleh kan? Tapi insya-Allah lagi 2-3 hari ada kuliah hari Nanti main ustaz-ustaz ni depa pula sebut. Saya cuma nak sebut 3 yang malam ni, tak mau banyak-banyak. Pasal apa nak sebut 3? Senang tak payah tulis. Boleh ingat terus. Kalau nak tulis pun tak apa, tapi kalau tak tulis 3 insya-Allah ingat. Apa yang kita nak buat tuan-tuan bulan Ramadan ni? Yang kita nak kena bagi perhatian lebih dalam bulan Ramadan, supaya kita tak jadi manusia yang gagal dengan Ramadan. Benda-benda ni nak kena buat. Macam-macam benda nak kena buat. Kalau nak cerita 15-20 benda nak kena buat. Tapi yang saya nak highlight malam ni hanya 3 benda, seperti mana yang disebut dalam satu kitab, Syahrul Ramadan. Satu kitab yang sempat saya jumpa baru ni lah, masa pergi Mekah. Saya pun duk belek-belek duk baca tu. Bagus lah kitab tu, duk cerita beberapa benda yang kita kalau boleh kena jaga benda tu. Apa dia? Yang pertama tuan-tuan, bila masuk bulan puasa ni, seboleh-bolehnya kita jagalah semayang awal waktu. Semayang 5 waktu kita ni, kita jaga di awal waktu. Di Malaysia tuan-tuan, 85% orang Islam tak semayang. Itu benda tu kita tahu lama dah. Sama ada dia tak semayang 5 waktu, ataupun dia semayang 2-3 waktu, ataupun dia semayang seminggu sekali, ataupun dia semayang setahun 2 kali raya puasa, raya haji semayang. Semua sekali campur 85%. InsyaAllah kita ni yang ada dalam masjid ni termasuk dalam golongan yang 25% tadi, yang jaga solat kita. Tapi dalam pada kita duk jaga solat kita ni pun, kadang-kadang
Zuhur 2.45. Kan, kadang-kadang pukul 3, 3.30. Kadang-kadang asar tu dah main dekat 6.45. Allah, asar tak buat lagi. Kan, kadang-kadang maghrib lewat, kadang-kadang isyak nambah. Kadang-kadang subuh masuk waktu 6.10, sedang 6.40. Kan? Kan? Kita tak mau sembang macam kita ni Tok Wali. Tiap-tiap hari duk bangkit 4.30. Kan? Kita sembang biasa-biasa sudahlah. Kan? Kadang-kadang kita letih ke apa ke, tak larat ke, terlena sedap-sedap 6.45. Tak nak pergi toilet, nak kedebuk-kedebuk apa ke, pukul 7 baru sembahyang. Kan? Tu pun nasib baik dah lagi kan. Kalau tak dah, kan? Kadang-kadang ada orang sembahyang subuh pukul 9. Kan? Ustaz, saya terlena Ustaz, pukul 9 baru bangkit Ustaz, saya pelepas subuh. Pelepas lah. Tapi masalah saya dah 2 tahun duk bangkit pukul 9 Ustaz. Kepala hutang. Kan? Sekali-sekala tu terletih apa, tak apa. Ni buat amalan terus 2 tahun lah. Kan? Tu tak kena. Kan? Jadi kita ni semayang, tapi di luar Ramadan ni kadang-kadang semayang kita lewat je lah. Jadi kalau boleh tuan-tuan, malam ni kita letak satu keazaman yang sangat tinggi dalam diri kita. Kita nak cuba jadi orang yang semayang awal dalam bulan Ramadan ni. Bukan bulan Ramadan saja kena semayang awal, hari lain pun kena semayang awal ke. Sahabat tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, ayyu amali ahabbu ilallah, apakah amalan yang dicintai oleh Allah? Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Nabi kata semayang awal waktu, itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dah di luar Ramadan ni kita banyak lalai. Main bulan Ramadan ni kita nak cuba pulun. Subuh main awal 6.10 azan, pukul 6 sampai. Main awal tu, jawab azan dapat pahala. Doa lepas azan dapat pahala. Saya pernah sebut di sini, tuan-tuan. Doa lepas azan jangan tinggal baca. Sebab apa? Dalam hadis Nabi janji, orang yang baca doa lepas azan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia layak mendapat syafaat aku nanti di yaumul qiyamah. Baca habis-habis azan, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita angkat tangan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Nabi kata siapa baca doa ni layak dapat syafaat Nabi di yaumul qiyamah. Tuan-tuan pilah merata masjid, habis azan, habis qamat, ramai dah orang angkat tangan. Boleh katakan 90% orang yang angkat tangan. Tapi tak sampai 3 saat dia sapu muka. Apa dia baca tak tahu. Tidak boleh. Bila kita cek, kita kaji, rupanya dia tak apa doa tu. Tapi dia duk fikir hati, kalau aku tak angkat tangan, dia paling kata aku teruk, aku ranjau pergi mereka. Dia mau angkat tangan. Tapi dia tak apa. Lah, zaman lah ni senang nak apa. Buka phone, pergi dekat Google, tulis doa lepas azan. Keluar gambar, pergi dekat gambar tu, keluar gambar. Simpan gambar tu dalam galeri phone kita. Tak payah 10 kali nak pergi cari dalam Google lah. Malam sebelum tidur, ulang 10 kali. Pesan dengan seorang doktor saya di Universiti Melaya. Dia kata apa? Kalau kita ulang lebih daripada 60 kali, insya-Allah kita ingat. Satu malam 10 kali, 10 malam 100 kali. Hafal duk ulang baca, insya-Allah melekat dalam kepala otak. Lama-lama hafal dah, tak payah tengok gambar. Senang lah, tak susah pun. Pergi tekan dekat Google lah. Tekan-tekan tak keluar. Data internet habis, pergi top up dulu. Sampai lagu tu saya ajak punya sayang. Tak susah. Baca doa tu dapat pahala dah. Takbiratul ihram dengan tok imam, lepas tok imam takbiratul ihram, pahala lagi. Duduk wirid pula sehari lepas subuh, dapat lagi pahala. Doa berjemaah, pahala lagi. Besar pahala bagi orang yang semayang awal. Orang yang semayang awal, pahala takbiratul ihram lepas takbiratul ihram tok imam tak sama dengan orang yang main lambat. Jadi yang pertama tuan-tuan, kalau boleh Ramadan ni sibuk macam mana pun, try untuk bagi semayang awal waktu subuh awal. Kalau kita pagi masak apa, kalau boleh target dah sebelum azan tu semua dah ready dah. 5-10 minit dah ready ambil wuduk, nak semayang awal waktu subuh. Orang perempuan di rumah sekalipun. Zuhur sehari semayang awal, asar main semayang awal, maghrib semayang awal, buka puasa sikit, makan-makan sikit, semayang dulu. Sekejap lagi nak tibai apa, lepas tu tibai. Asar, isyak main awal. Ada orang dia main tarawih, isyak tak main. Simple.
Ya. Dia marah bini dia, hang ni lambat betul pakai telekong tu imam dah bagi salam isyak dah, cepat sikit nak ambil tarawih tarawih dia mai, isyak tak mai. Ya, pelik. Kan ada orang dia lagu tu. Jadi kita ni biar jaga semayang waktu kita ni 5 waktu ni bagi kemah, bagi betul. Sebolehnya 30 hari bulan puasa ni nak cuba dapat tak mau semayang lambat. Nak semayang di awal waktu tu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua masih lagi dalam poin yang pertama tentang semayang ni apa dia? Semayang sunat kita kalau boleh jaga banyak dalam bulan Ramadan ni. Tuan-tuan pergi mana masjid lah, saya duk pusing merata Tuan-tuan pergi mana pun masjid, boleh dikatakan ada setengah masjid tu 40%, 50% orang yang lepas habis semayang tu, dia akan doa sikit apakah, wirid-wirid ke doa sikit, lepas tu dia akan bangkit, dia keluar terus tanpa dia semayang sunat. Qabliyah ba'diyah ke apa ke, kadang-kadang dia masuk mai dia duduk relax, sekali semayang dia tak semayang qabliyah, ataupun saat lagi dia tak semayang ba'diyah lepas habis. Tuan-tuan pergi dekat depan, bila dia nak keluar tu, tuan-tuan tunggu dekat pintu tu, tuan-tuan pegang tangan dia, tuan-tuan tanya dia. Jangan tuan-tuan pergi buat betul-betul pula. Ni saja cerita. Duduk tu pegang tangan, tanya dia, buat kajian sikit. Abang, saya nak tanya satu soalan kat abang, saya nak buat survey. Kenapa abang tak semayang sunat? Cuba tanya dia. Jawapan dia abang, mungkin jawapan dia yang pertama, dia akan kata, Ustaz, saya muda lagi Ustaz. Bagi orang tua-tua lah semayang sunat tu semua. Dia faham kata dia muda, dia tak perlu semayang sunat. Biar yang tua-tua tu kena semayang sunat. Sebab orang tua-tua ni masa dah suntuk. Kami yang muda ni masa panjang ni. Jadi kami nanti tua kami semayang lah sunat. Ataupun mungkin jawapan yang kedua, dia akan kata, Ustaz, saya boleh semayang fardu tu pun kira besar punya rahmat dah tu. Ustaz suruh topak dengan sunat, silap imam masjid pun saya tak main. Yang tu jenis malas nak kaki lah. Dia memang pemalas, malas nak semayang, dia pun tak semayang sunat. Tapi tuan-tuan, saya pernah sebut, kalau tak silap saya pernah sebut di sini, sebab yang ketiga tuan-tuan, ramai orang tak semayang sunat sebab apa? Sebab dia salah faham makna sunat itu sendiri. Sebab dia salah faham makna sunat itu sendiri. Hukum syar'i ni ada 5. Ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunat, ada harus. Harus tak ada dosa, tak ada pahala. Makruh kena tinggal. Ada 2 jenis makruh. Satu makruh tanzih, satu makruh tahrim. Makruh yang dekat-dekat dengan haram. Haram kalau pergi buat berdosa, tinggal dapat pahala. Wajib tak buat berdosa, buat apa dapat pahala, tak buat berdosa. Wajib. Mai semayang maghrib tak siap, hukum dia wajib. Tak mai semayang berdosa. Mai semayang dapat pahala, pasal hukum dia wajib. Sunat apa hukum dia tuan-tuan? Makna sunat ni apa? Ramai orang bila kita tanya sunat makna apa, dia kata, Ustaz, sunat tu makna dia buat dapat pahala, tak buat tak ada apa. Betul ke tak betul? Tak betul. Bukanlah tak betul, tak tepat lah. Tak tepat. Dia yang betulnya apa? Makna sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala. Tu baru betul. Faham tak? Kalau kita kata buat dapat pahala, tak buat tak ada apa, kita tak nampak rugi dekat situ. Tambah-tambah tuan-tuan pergi belah Tanjung, tanya kat mamu-mamu, mamu, sunat apa mamu? Buat dapat pahala Ustaz, tak buat tak ada apa. Orang Tanjung. Tu style orang Penang cakap. Bila ditarik tak ada apa tu, yang tu lagi nampak tak rugi. Kan? Kalau kita kata buat ada pahala, tak buat tak ada pahala, baru kita nampak ada rugi. Tadi tu macam orang meniaga tuan-tuan. Pi meniaga dapat duit, tak meniaga tak ada duit, dia mau ke tak mau pi meniaga? Mesti dia nak pi meniaga. Pasal dia nampak meniaga ada duit, tak meniaga tak ada duit. Macam tu juga semayang sunat. Banyak orang dia kata sunat ni buat ada pahala, tak buat tak ada apa, tak buat tak ada apa. Tak ada apa tu tak nampak rugi. Jadi kita kena perbetul mindset kita, semayang sunat ni, ibadah sunat ni, buat ada pahala, tak buat tak ada pahala. Bila tak ada pahala, baru kita akan rasa besar nak buat. Sebab kita rasa rugi kalau tak ada pahala. Especially semayang sunat tu. Pasal apa semayang sunat ni penting? Saya pernah sebut kat di sini, malam ni saya nak ulang lagi sekali dah nama tazkirah bagi peringatan. Kan?
Semayang fardu kita boleh rosak. Nabi kata amalan pertama yang akan dihisap di yaumul mahsyar adalah semayang. Kalau baik semayang kamu, selamat akhirat kamu. Rosak semayang kamu, rosak akhirat kamu. Tapi dalam hadis sahih tu kata, hadis Imam Tirmizi tu, kalau rosak semayang kita, Allah akan panggil malaikat, unzuru hal li'abdi min tatawu. Wahai malaikat, kamu pergi cari hamba aku ini, dia ada tak semayang-semayang sunat dia? Kalau ada semayang sunat dia, ambil pahala semayang sunat tu, topak dekat fardu yang rosak tadi tu. Semayang fardu yang rosak tadi, mungkin silap baca ke, silap rukuk ke, silap sujud ke, siapa boleh jamin semayang kita Allah Ta'ala terima? Tak, siapa boleh jamin? Katalah balik-balik tengok, 5 ton punya semayang rosak. Kemudian Allah cari-cari, Allah tengok, oh ada je semayang sunat yang hamba aku ni buat. Ambil pahala semayang sunat tu, topak kepada semayang fardu yang rosak tadi ni. Tengok betapa Allah Ta'ala sayang dekat kita. Jadi bulan puasa ni tuan-tuan, kalau boleh qabliyah ba'diyah tak mau tinggal. Walaupun ringkas. Buat ringkas-ringkas sudahlah, bukan suruh pergi baca surah Yasin 2 rakaat. Kan? Inna a'tayna kulhu jadiyah. Dia kata, ustaz tak baca surah boleh? Baca Fatihah cukup lah. Kan? Kira nak abang, habis malas. Tapi jangan tinggal. Baca semayang 2 rakaat. Kalau boleh duha tak mau tinggal 2 rakaat. Ada orang dia rasa besar, duha besar 2 rakaat. Ada orang bagi dia tak ada apa, dia memang selalu duduk pulun buat. Kalau dia dah duduk pulun buat, dia boleh tambah lebih ni. Tapi kalau dia belum buat, jadikan Ramadan ni bulan untuk buat. Kan? Lepas tu kalau boleh tarawih tak mau tinggal, sini buat 20 rakaat. 20 alhamdulillah. Ada tempat buat 8, tak apalah, saya tak mau bincang pasal 8 ke 20, yang penting sembahyang tarawih. Kan? Baru ni tu sudah saya pergi tazkirah satu tempat tu. Mangkap tempat tu. Lepas semayang tarawih 20 rakaat. Lepas suruh buat tazkirah lepas tarawih. Saya pun okey lah. Kita pun ikut. Lepas tu adalah geng-geng semayang 8 ni biasalah kan. Main 8 tu dia keluar. Tapi yang bestnya apa? Ada tu pakcik tu dia keluar 8, dia duduk dalam pintu tu, dia keriau, ittaqullah. 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 3 kali dia keriau. Saya mula heran tengok pakcik ni awal lain tak clear pakcik ni. Selalunya orang sebut bertakwalah pada Allah ni atas mimbar ya. Ittaqullah, kan? Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Nah, ni dia duduk dalam pintu tu abang, ittaqullah. Saya mula tengok, tapi adalah di mana orang keluar pergi ikut pintu tu, dia pun keluar lepas tu pergi apa semua. Habis ceramah semua, habis dah, masa duk makan moreng, saya tanya kat pengurusi. Siapa dia Pak Haji tu tadi kat pintu dia duk keriau, ittaqullah, ittaqullah. Pengurusi kata, yang tu geng semayang 8 ustaz. Saya kata, tahu lah tak apalah, semayang 8 tu, semayang 8 lah, sengat-sengat buka pintu keluar sudah. Yang pergi duduk keriau tadi tu, ittaqullah tu pasal apa? Dia kata, ustaz, dia semayang 8. Lepas tu bila dia keluar, dia duduk dalam pintu tu, dia duduk keriau, ittaqullah, ittaqullah tu, sebenarnya dia duk bagi signal kat member-member dia, lepas ni kita jumpa dekat restoran At-Taqwa. Belakang masjid tu ada satu restoran At-Taqwa. Mereka semua saing dipiduk sana, ustaz kena roti canai kata tarik Jadi dia duk abak member dia, ittaqullah. Siap ada kod rahsia ni. Ni ada manusia macam-macam pelik-pelik lah kan. Jangan tinggal tarawih. Pasal apa tak mau tinggal? Pasal tarawih ni tak ada bulan lain. Hanya ada dalam bulan Ramadan saja. Penat, letih macam mana pun tak mau kita tinggal sembahyang tarawih dan witir dalam bulan Ramadan. Si kita nak buat ke, sama ada main masjid ke, tak sempat main masjid malam tu, balik kerja lewat ke apa ke, tak larat ke apa, buat di rumah pun tetap buat juga. Kan? Cari jalan untuk kita buat tarawih dan jangan kita rasa ringan dengan tarawih tu. Sebab amalan-amalan inilah yang nanti akan bantu kita di hari akhirat. Kita duk bangkit sahur tiap-tiap hari pagi awal tuan-tuan, bulan puasa. Dan luar Ramadan ni duk terlena selalu saja. Dah azan baru bangkit, tak dan dah nak buat tahajud. Tapi bulan puasa ni boleh bangkit awal ni pasal nak kena makan. Kalau tak makan hari tu puasa gastrik. Mai tengah hari dia tak makan sok, dia kata ustaz, dia duk mengkodak di dalam ustaz. Kan saya dah ada gastrik teruk ustaz. Rasa macam nak buka puasa. Tapi kalau buka puasa sayang, tapi tadi dah buka dah. Kan? Kan?
Dia main gastrik. Jadi mau tak mau dia kena makan kat sahur tu. Ada orang dia makan sahur, dia bangkit awal pukul 5, dia tiba-tiba 5.30 dia tidur balik. Kan, dia kata, oh ada 40 minit, tangkap lena tu lah. Kan, 5.30 dia tidur balik. Padahal tuan-tuan, waktu itulah waktu mustajabnya doa. Waktu itulah waktu yang paling Allah Ta'ala suka. Kalau kita ni suka beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan Allah suka orang yang beristighfar pada waktu sahur. Kan? Waktu tu boleh istighfar. Waktu tu boleh semayang tahajud 2 rakaat. Tak mau cerita macam Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal satu malam semayang tahajud dia 500 rakaat. Kan kita nak lawan ni macam mana 500 rakaat satu hari. Bila mai tua dah uzak dah tak larat dah, daripada 500 tu jadi 250 rakaat. 500 rakaat jadi 250. Tu bila tua tak larat uzak. Kita kalau satu malam boleh semayang 250 rakaat, makcik saya ingat sampai mati tak semayang dah bah. Kan jadi tok wali besar. Nah, ni Imam Ahmad bin Hanbal tiap-tiap malam 250 rakaat. Kita tak maulah nak cerita macam ni. Kita cerita paling simple, dapat 2 rakaat jadinya. Orang yang dah sebelum Ramadan ni duk buat 4 rakaat, 8 rakaat, tambah lebih ni. Kan? Buatlah tambah lagi lebih-lebih. Ni orang yang tak ada apa, ni luar Ramadan ni semayang tahajud pun tak, selalu duk terkejut yang subuh. Bila dah boleh bangkit sahur bulan puasa, sibukkan waktu pagi tu dengan beribadah. Kan? Cari peluang untuk istighfar. Makcik tak ada ni nak semayang tahajud sambil basuh pinggan mangkuk, boleh duk istighfar lagi. Anak-anak mau makan lepas tinggal atas meja, kita nak kena kemas. Kan? Sambil duk basuh tu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia duk astagfirullah tu pasal apa? Dia takut pinggan tu pergi kepala laki dah. Laki dia mau tinggal pinggan sama. Kan? Tak apalah istighfar lah. Istighfar, minta ampun dekat Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur, habis kerja dapat buat 2 rakaat, semayang 2 rakaat. Yang tu antara masa yang kita kena isi dengan ibadah pada waktu pagi tu. Jangan kita biar dia lalu macam tu lah. Ada orang kena 6 pelik sahur siap-siap dah awal-awal malam. Kan 11.30, 12 pergi beratok nak nasi kandang. Kita pun pergi kat waktu tu nasi kandang. Saya tadi buka puasa makan sikit, lepas tarawih nak pergi tibai betul-betul. Pergi jumpa member. Ustaz, awal yang buat sahur? Tak, saya baru nak makan nasi buka puasa. Lah awal lambat kan, pukul 12.30 ni Ustaz. Saya mai orang siap-siap Ustaz, tiba orang sahur siap-siap. Sehari pagi tak payah bangkit dah Ustaz, boleh lena terus ya. Bangkit dia nak pergi kerja. Sikit pun tak nak malu hantar ke aku Ustaz tau, bukan baju longgak sulak ketat. Dia boleh abang relax lah. Dia boleh abang relax lah. Sehari pagi tak payah bangkit Ustaz. Dia langsung tak ada rasa malu. Kan? Senang Ustaz, makan orang siap-siap. Dia relax, tak bangkit, rugi lah. Padahal keberkatan tu ada pada waktu sahur. Dan waktu itulah masa untuk kita beribadah kepada Allah yang pertama tu. Dan yang kedua apa dia? Yang kedua yang saya nak sebut, bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Allah sebut dalam Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Qadar, Allah mention lebih jelas, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi bulan Ramadan ni sibuk macam mana pun kena baca Quran. Saya baru balik daripada Mekah ni, jumpa abang di sana duduk satu hotel. Ramai orang sini yang saya jumpa baru ni di sana. Makcik-makcik main selfie dia tu, makcik angkat tangan dah. Dia 3 orang. Tak perasan, mata tak nampak je. Kan siap minta tengah gambar ni. Ustaz tengah gambar boleh. Kan duk main sini tak pernah minta tengah gambar ni. Jumpa di Mekah dah tak tengah gambar terus. Kan? Orang Arab ni tuan-tuan, antara benda yang kena ada dekat dia, yang pertama kayu sugi ni dia ada kat dia. Yang kedua teko yang ada T.O. Pudina, Syai nak dia panggil. Kan? Itu kena ada kat dia. Dia diusung merata ni. Kan? Lepas tu dia jenis suka, orang kata apa? Suka piknik, berkelah ni bukan macam kita berkelah tepi pantai apa kan. Dia berkelah dekat taman, tepi highway. Kan ada divider tu besar-besar cantik-cantik ni, dia pergi lepak atas situ.
Kan ni diparking kereta besar itu Pajero ke apa, JMC ke apa tu semua, ni dihampak tikar ke apa kan, ni duduk, ni dibaring, teko tu dia ada, gelas pakai buah, ni minum teh, ni makan kebab ke apa rasa tu. Dan antara benda yang akan ada dekat dia Quran. Dia duduk saya ni dibaca Quran. Tuan-tuan kalau naik bas, saya tak tahulah macam-macam orang ni naik bas dapat tak driver yang bila berhenti bas dia baca Quran, ada tak? 9 kali yang saya pergi sebelum ni, baru ni saya pergi kali ke 10. 9 kali yang saya pergi sebelum ni, ada driver yang kadang-kadang bila kita berhenti nak turun pergi ziarah mana-mana, dia tarik handbrake saya, benda pertama dia buka Quran dia baca. Dia tarik handbrake dia buka. Macam mana saya tahu? Saya duduk paling depan sekali, saya beli skodeng daripada atas. Driver tu bawa. Kan? Dia berhenti ya, terus dia buka Quran baca. Tapi baru ni saya pergi, semua driver tarik handbrake, baca Facebook dulu. Tak baca Quran. Tok Arab pun terterak dengan Facebook ni. Kan? Jadi kita ni bila masuk bulan Ramadan, janganlah sibuk dengan media sosial. Kadang-kadang ada orang ni kata, "Dah ustaz, kami dah tua dah ustaz, tak ada masa nak layan Facebook." Tak, kawan saya umur 65. Dia kata, "Ustaz, Allah Facebook ni ustaz. Awak macam mana?" Tak, saya scroll daripada pukul 11. Sedap, 3 pagi ustaz, tak tidur ni. Tu scroll lah. Tak, bukan 15, 65 tu kan kawan. Layan Facebook ni pun boleh jadi gila. Jadi kita kalau boleh planning orang bila masuk dalam Ramadan ni, kalau boleh TikTok ke Instagram ke Facebook ke nak kurang-kurang. Ni sampai mai tarawih pun nak buat TikTok ke. Malam ni berada di Masjid Taman Keladi, TikTok pula lagu ke apa nak buat video. Tak, masa ni tinggal orang phone. Syekh Nuruddin pernah sebut kan, pemain bola masuk padang tak bawa phone pun. Kita masuk masjid bawa phone, kita lagi teruk pada pemain bola. Keras dia kata kan. Nak suruh kita fikir. Kita nak jumpa Allah Ta'ala, depa main bola ada syarat yang tak boleh bawa phone, boleh tak? Sambil-sambil main phone, main bola duk layan TikTok, mampu lingkup tu permainan bola. Tapi ada orang kadang-kadang dia main masjid pun dia duk layan lagi phone dia main Facebook, dia main TikTok. Itu antara benda yang tak betul lah. Jadi kita bulan puasa ni kurang kita main media sosial tu, fokus lebih dekat Al-Quran. Saya pernah sebut di sini, satu hari saya ada program di Jakarta, Indonesia. Saya semayang Jumaat tengah hari tu, saya tak tahu tuan-tuan ingat tak ingat. Saya ceramah di hotel di Indonesia tu. Lepas tu tengah hari nak semayang Jumaat, hari Jumaat saya ceramah. Saya nak pergi semayang, dia kata masjid jauh. Dia kata nak pergi dengan jalan jam lah apa-apa semua. Ini nak patah balik takut lambat. Dia kata tak payah susah hati, bawa hotel ni dekat basement kapak kita turun hotel lobby, ada G, B1, B2, B3, B4 Dia kata kita buat semayang Jumaat bawah hotel tu. Saya baru first time turn tu semayang Jumaat dekat kapak. Tempat tak kereta tu semayang Jumaat. Sempoi kau kan. Rasa suasana yang beling lah kan. Selalu main semayang masuk masjid. Ni semayang Jumaat dekat kapak. Saya pun turun ambil uduk bahawa tunggu kiai tu nak khutbah. Saya tengok dekat memo dia tulis Khatib Kiai Haji Dr. Abdul Ghani nama dia. Dia khutbah hari tu tajuk kelebihan Quran. Bila dia cakap tuan-tuan, saya habaq dekat diri saya, apa yang kiai ni kata aku kena ingat sampai mati. Dia bagi bukti orang yang dekat dengan Quran ni Allah Ta'ala mulia dia. Orang yang dekat dengan Quran Allah Ta'ala muliakan dia. Bukti yang pertama, dalam banyak-banyak malaikat Jibril ni Allah Ta'ala angkat dia jadi ketua malaikat. Pasal apa? Sebab kerja dia buat turun Quran. Dalam banyak-banyak Nabi, Nabi Muhammad Nabi yang paling bongsu, tapi Nabi Muhammad jadi ketua Nabi dan Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pasal apa? Sebab kerja Nabi terima Quran daripada Jibril, sebarkan kepada umat dia. Dalam banyak-banyak bulan Ramadan, bulan yang ke-9, patut mau jadi ketua bulan ni Muharram, pasal dia bulan yang pertama. Tapi bulan yang ke-9 ni jadi ketua bulan Sayyidus Syuhur. Pasal apa? Pasal bulan Ramadan ni turunnya Al-Quran. Ada 5 malam yang mulia, Khamis malam Jumaat, malam Nisfu Sya'ban, malam Hari Raya Aidil Fitri, Hari Raya Aidil Adha, malam Isra' Mi'raj, ni semua berlaku peristiwa-peristiwa yang mulia, termasuk antara malam-malam yang mustajabnya doa.
Tapi ada satu malam top ranking yang pukul tadi malam semua tadi tu, Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bulan Ramadan ni malam kait dengan Quran mulia. Bulan Ramadan kait dengan Quran jadi ketua bulan. Nabi kait dengan Quran jadi ketua Nabi. Malaikat kait dengan Quran jadi ketua malaikat. Tak apalah kita tambah lagi bukti. Ayat. Botol ayat ni. Orang buh dalam store ni kadang-kadang orang simpan ni sampai tikuih mai buat sarang kotak dia. Ayat ni pun orang tak peduli sangat-sangat. Buh simpan kadang-kadang lempang bawah jatuh. Orang lari pijak yang tu yang ni apa semua. Tapi mai Khamis malam Jumaat tuan-tuan baca Yasin, tuan-tuan buka tudung ni, tuan-tuan buh botol depan, tuan-tuan baca Yasin, orang pesan ayat ni jangan duk langkah, ni ayat Yasin. Pasal apa jangan langkah? Pasal dia dimuliakan dengan Quran. Betul tak? Asalnya tadi ayat tu orang tak peduli pun, walaupun tak boleh lah langkah ayat tu kan. Tapi kadang-kadang orang tak kisah pun. Budak-budak lari, lompat yang tu ni. Tapi bila terkait dengan Quran jadi ayat Yasin, kan, ayat tu kita muliakan dia. Tisu tak ada nilai pun boleh buang mata, tapi tulis satu ayat Quran kat tisu jadi mulia. Jadi kita ni tuan-tuan, bulan Ramadan ni kaitkan kita dengan Al-Quran. Bukan Ramadan saja, sepatutnya luar Ramadan. Tapi nak abang kata dalam Ramadan ni kalau boleh lebih. Imam Malik, pengasas, penulis, pengarang kitab Muwatta, bila masuk Ramadan, dia tutup kitab Muwatta, kitab hadis tu, dia bagi fokus lebih dekat Al-Quran. Imam Syafi'i satu hari khatam Quran 2 kali, sebulan 60 kali. Saya kena berhenti dulu kan, untuk azan. Untuk azan tu. Saya dah sambung balik. InsyaAllah dan kita semua balik. Imam Syafi'i tadi tersebut sebulan 60 kali dia khatam Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau boleh kita cuba khatam sekali Quran. Cuba khatam sekali. Nak khatam sekali Quran 30 juzuk 30 hari. Satu hari satu juzuk. Satu juzuk lebih kurang dalam 20 muka surat. Nak baca 20 muka surat tu berat lah. Kan sekarang ni nak pulun kalau kita jenis speed reader tak apalah. Kan baca laju tak apa.
kadang-kadang duk mengeja pun tak tahu nak mengeja satu-satu ayat tu mau 20 muka surat kat 6 jam tak habis-habis kan, baru duk taktir baca. Jadi 20 muka surat bahagi 5 waktu semayang, 1 waktu semayang 4 muka surat kita baca, 2 baca sebelum semayang, 2 baca lepas semayang, 5 waktu dapat 20 muka surat kan. Jadi 30 hari insya-Allah kita boleh khatam 30 juzuk 114 surah tu kan. Itu antara benda yang boleh kita buat. Dan antara amalan para sahabat Nabi, bila mana mereka khatam Quran, mereka nanti panggil anak-anak beranak, mereka main duduk di depan, mereka akan doa. Jadi kalau tuan-tuan termasuk orang yang khatam Quran bulan Ramadan nanti, lepas dah habis tu, buat sikit majlis, panggil anak-anak main, duduk, doa macam-macam, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sahabat suka buat benda tu kan. Itu antara amalan sahabat Nabi. Lepas baca Quran tu dah khatam, doalah minta apa saja hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masjid Morning CP, saya sebut benda ni habis-habis kuliah tu, ada satu abang tu main jumpa saya, dia kata, Ustaz silap banyak lah, dia kata. Saya kata, bersipah abang? Dia kata, benda-benda ni semua Ustaz tak boleh abang last minute. Ustaz kena abang 3 bulan awal, 4 bulan awal. Ni lagi seminggu nak puasa Ustaz main abang suruh baca Quran. Saya Quran pun tak erti baca Ustaz. Ustaz kalau bawa abang ni mana dan saya nak pergi klaim mengaji. Kalau tak Ustaz abang awal hari tu bolehlah pergi teknik Baghdadi ke apa ke pergi belajar main. Kan Ustaz agak kenalah selalu kan. Kan dia yang tak mau pergi mengaji, dia bawa kepala kita. Tu saya kata tak apa kan. Abang tak tahu nak baca Quran semua nak bagi. Habis surah apa yang abang tahu? Yasin saya boleh Ustaz. Saya Yasin ni memang dari dulu saya istiqamah Ustaz. Bukan apa. Malam Jumaat punya Yasin tu Ustaz, roti canai bergula dia sempoi. Kan orang dia tak makan macam-macam kan. Tak apalah macam roti canai bergula tu dia boleh baca Yasin, kira okey lah. Kan okey tak apa, abang baca surah Yasin. Apa ini surah yang abang tahu? Alam Tarokai tahu. Baca Alam Tarokai, Ra'aital ladzi tahu. Baca Ra'aital ladzi. Kuliah yang kafirun tahu tak? Kuliah yang kafirun bukan tak tahu Ustaz, cuma ujungnya tak jumpa lagi. Kan? Kan wala antum aabiduna ma a'budu wala ana a'budu ma abatum, duk pusing dah itu ya, lakum dinukum waliyadin tak jumpa-jumpa. Kan tak apalah yang tu sikit. 3 kul boleh baca. Apa surah yang boleh kita baca. Sebab kita nak kaitkan diri kita dengan Al-Quran, terutamanya dalam bulan Ramadan ni. Kan sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Pagi ada masa baca Quran sikit, sa'i sambil naik motor nak pergi kerja tu boleh baca Fatihah, boleh baca 3 kul, boleh baca apa-apa yang surah yang terlintas di kepala otak kita. Kan kadang-kadang kita ambil surah Al-Hasyr tu duk baca ayat 18 sampai ujung. Kan tu kita boleh ulang. Kadang-kadang kita ambil ayat-ayat akhir suratul Baqarah. Kan tu semua antara ayat yang boleh kita ulang, kita baca waktu di mana-mana kita duk ada tu, kita perbanyak baca Al-Quran. Dan seboleh-bolehnya try untuk dapat khatam Quran. Dan ataupun tak, habis-habis sembahyang tarawih tu ada tadarus, main duduk tadarus orang sikit. Kan sekurang-kurangnya kita kaitkan diri kita dengan Al-Quran. Sebab apa? Allah Ta'ala akan memuliakan orang yang mengaitkan diri dia dengan Al-Quran. Tu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga ni apa dia? Ini yang terakhir saya nak sebut malam ni. Yang ketiga, kalau boleh daripada malam ni, siap bajet orang siap-siap untuk nak sedekah di bulan Ramadan ni. Nak sedekah apa? Nak sedekah bagi makan dekat orang buka puasa. Nabi sedekah dia kal rihil mursalah. Sedekahnya Nabi umpama angin yang lalu. Angin tu lalu, macam tu cepatnya angin yang lalu, begitu cepatlah sedekahnya Nabi SAW. Angin tu kalau lalu, fan ni buka, siapa yang duduk bawah ni semua kena. Bukan dia tala kat seorang lah, dia tala habis semua. Dia tak pilih kasih. Jadi sedekahnya Nabi umpama angin yang lalu. Siapa lalu dapatlah manfaat sedekahnya Nabi SAW. Jadi kita ni kalau boleh, daripada malam ni lagi tuan-tuan, siap bajet lah. Aku nak sedekah. Sini buka puasa berapa orang selalu? 40, 50 orang buka puasa. Satu kepala RM10. 50 orang 500. Kita masuk satu hari bagi makan di masjid ni. Mai jumpa bendahari ke siapa-siapa AJK ke. Nah, saya bagi 500 untuk buat buka puasa sekian-sekian hari. Ustaz, 500 besar Ustaz zaman Covid ni Ustaz. Ya, dengan apa nama duit tak dapat. KWSP pun 10,000 tak dapat air.
Kan? Ni semua apa ustaz? Pening ustaz. Duit pun tak apa nak ada. Ustaz suruh bagi sedekah 500. Tak, jangan kita seorang-seorang buat keluar 500 tu koyak kat dalam poket lah. Buat apa? Tembak masuk dalam grup family. Aku ingat nak buat buka puasa satu hari di masjid Karya Keladi ni. Mereka punya bajet makan 500. Mai kita tong-tong seorang sikit mah. Kan? Siapa nak masuk boleh masuk dalam akaun aku, hantar isi, nanti kita pergi buat bayaran di masjid. Kan? Mak menakan masuk 20, tok menakan bagi 15, cucu menakan bagi 10, duit raya tu sudah hamil. Dia tu bagi 20, dia ni bagi 100, dia ni bagi 50, dia ni bagi 150, dia tu duit lebih sikit bagi 200. Campur-campur, mau 500 dapat 1000. Kan? Dapat 1000, bajet 500 kan. Nak bagi makan 50 orang buka puasa, dapat 1000. Pasal kumpul, main jumpa menari habaq. Saya ingat bajet 500, saya kutip-kutip dapat 1000. Kalau 500, saya nak suruh buat buka puasa, makan nasi, berai cak rambutan. Tapi pasal dah dapat 1000, tolong pakai berai basmati Pusa Gold 1121. Yang ni hampa tak tahu, saya seorang yang tahu. Kan? Bagilah sempoi sikit. Kan? Betul tak? Bagi. Pasal apa? Pahala orang yang puasa tu Allah akan bagi kat kita kalau kita bagi makan kat dia. Kan? Kita tahu dah benda ni semua. Kan? Kita bagi makan, belanja makan. Saya belanja Pak Haji makan murtabak sebiji, bukan murtabak the best in Pulau Pinang, murtabak Hamidiah, bukan. Kan? Murtabak bodoh pasal Ramadan yang kadang-kadang pergi tengok murtabak, kulit dia pun mengelupas macam kulit kaki. Kan? Dia teruk buat bagi makan kat orang ni pun kadang-kadang meniaga tu bagi elok sikit lah kan. Bawang tu rambut kita tebal, punya alih dia potong. Kan? Tak apalah. Belanja Pak Haji makan RM2.5. Pahala puasa dia tu Allah bagi kat kita. Dan tuan-tuan saya nak sebutlah malam ni. Ni apa ni? Live, tengah live ni. Tengah live. Kena jaga orang yang kena maki tak naya. Tak sebut nasihat tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang-orang yang main masjid ni. Saya yakin tuan-tuan semua orang sini baik-baik insya-Allah. Kita bila kita main masjid buka puasa ni, kadang-kadang kita kena ada kepedulian dekat orang lain. Kan? Tuan-tuan tengok Nabi punya kepedulian macam mana. Bila satu hari Nabi nak pergi kenduri. Kan? Ada orang panggil kenduri. Tiba-tiba jumpa seorang sahabat tengah jalan. Ya Rasulullah, kamu nak pergi mana? Dia kata, aku nak pergi kenduri Zat. Kawan tu jemput kenduri. Dia kata, oh cantik lah. Kalau macam tu pun aku pun nak join sekali lah. Nabi dah pening lah. Aku bukan boleh senang-senang usung orang pergi kenduri. Kena minta izin tuan rumah tu. Kan? Tak boleh buat pandai-pandai nak usung orang lah. Tuan rumah panggil ustaz seorang, pergi ustaz seorang, tak boleh bawa satu keturunan ni. Kan? Nampak tak? Kan? Jadi kalau dia panggil satu keluarga, ustaz dan seisi keluarga, bawa keluarga bilang. Tapi tak payahlah bawa mak menakan, tok menakan, cucu menakan, kan? Mak mentua, adik ipar, pergi satu bah rombongan kenduri kawan tu. Kan? Rapat terus lok semua. Pasal ustaz seorang bawa main keturunan dia. Kan? Tak, bukan macam tu kan. Jadi Nabi bila bawa kawan ni, Nabi nak tolak kat dia, tak boleh. Nabi pun jadi tenggelam punca, aku duduk tengah-tengah ni jadi masalah. Nabi sampai ke tuan rumah, sebelum Nabi nak bawa dia masuk, Nabi peduli dia dulu. Nabi peduli tuan rumah, Nabi tanya kat tuan rumah, minta maaf lah, saya tadi masa nak main kenduri ni, tengah jalan terserempak kawan ni. Kawan ni kata nak ikut. Saya pun jadi susah hati lah. Saya tu nak minta izin. Bolehkah dia makan sekali? Kalau dia tak boleh makan, tak apalah. Saya punya bahagian yang tuan jemput saya tu, bagi bila kat dia, kesian kat dia. Tengok, Nabi punya peduli orang lain. Kan? Nabi tak kata ni, tak apalah, tuan rumah pun dah tak bagi hang nak masuk. Aku pun perut duk lapar. Aku tengok dengan dalca dah terung-terung, mau sempoi lah. Kan? Tak apalah, ambil melingkuk balik lah. Mari aku makan tu lah. Tak, Nabi tak kata lagu tu. Kan? Nabi kata kat tuan rumah tu, boleh tak bagi izin? Tuan rumah tu bagi izin. Tapi kalau tuan tak bagi, tak apalah, bahagian saya yang tuan nak bagi saya makan tu, bagilah kat dia, kesian dia. Kan? Jadi Nabi peduli orang ni. Jadi kita pun sama Pak tuan-tuan. Memang kita lapar nak buka puasa ni. Tapi kadang-kadang saya tengok ada sesetengah tempat, AJK masjid ke mana-mana ke, tempat-tempat lah, yang masjid tepi jalan ni, kadang-kadang akan ada orang luar main buka puasa. Kan? Orang balik kerja ke, dia nak balik mana hala ke, tak dan jam lah yang tu yang ni. Dia tengok lagi 2 minit nak azan, dia pun tak beli apa hari tu. Dia tengok, oh cantik ah, masjid lagi 100 meter signboard ada. Dia pun bos silalat masuk mai. Masuk mai dia pun duk tercangak-cangak macam burung melatuk ah, duk cari taman aku nak makan ni. Dia duk tercangak-cangak, duk cari tu.
Ada JK boleh sah. Dia duk main dah. Duk main dah. Nak pakai kita duk main dah. Tak, dia boleh sah lagu tu. Kawan tu jadi tenggelam punca. Setengah tempat dia tak sah lagu tu. Dia dibuat baik. Lah, main. Duduk. Saya ambil makan. Ini dia kata apa? Ada mangkak mana ramai. Dia pergi mak kat member dia lagu tu. Tak, kawan tu dia buat baik. Main duduk. Yang susah hati tak apa, insya-Allah ada makan. Kan? Dia masuk dalam, dia kata apa? Dia ni tak tahu siapa dia, muka tak pernah nampak. Bukan geng buka puasa hari tu, tiba-tiba makan memang tak cukup pun. Kita semua dah ambil dah habis dah, semua dah seorang-seorang dah ambil dah satu mangkuk bubuk dah ambil dah habis, semua tempat dah full dah. Fully book. Tiba-tiba ada orang mai. Kan? Patutnya apa kita mau buat? Panggil dia mai duduk, abang tak maaf abang, makan dah habis dah abang, tapi tak apa, mangkuk kosong ada banyak lagi, saya pergi ambil mangkuk kosong tu, ni bubuk saya pun lebih ni. Kan? Ambil setengah bubuk saya bubur kat abang. Tiba-tiba kawan sebelah dia kata, ni saya ambil bubuk pun lebih, saya pun bukan boleh makan banyak ni, tak minum ni kan. Duk tunggu nak azan ni, tak buka puasa ni, tapi dah tuang siap lah. Kan? Tuang tak apa saya ambil kelas, tuang setengah minum. Tuan-tuan, dapat pahala buat tu. Nabi kata, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu dengan neraka dengan setengah kurma. Kurma sebiji. Koyak setengah kita makan, setengah bagi orang. Tu pun boleh selamat daripada neraka. Apatah lagi kalau bagi setengah mangkuk minyak bubuk. Kan? Lebih besar daripada kurma. Kan? Apatah lagi kalau bagi setengah gelas minyak ayam. Lagi banyak daripada kurma. Kadang saya tengok ada orang, dia suka pergi bagi makan dekat rumah orang lepas tarawih. Pukul 11 setengah dah habis tarawih dah, baru dia pergi bagi. Sajalah aku main hantar kat bihun 2 bungkus. Sajalah aku main hantar kan murtabak 3. Tak, kalau nak bagi makan ke orang, jangan pergi hantar tengah malam pukul 11 lebih tu. Bagi makan siap-siap sebelum buka puasa. Bila dia main hantar makan tengah dia nak abang kat kita macam ni. Tong sampah rumah aku dah penuh. Tu yang aku main hantar kan. Tak ni yang tu dia nak abang betul kan. Dia nak jangan pergi hantar makan rumah orang tengah malam. Hantar orang awal. Kalau dah terbeli banyak, pergi hantar orang sebelum buka puasa, bagi orang di rumah orang ni sedekah. RM1 ke, RM10 ke, RM100 ke satu malam ke, RM1000 ke, ikut kemampuan tuan-tuan. Ada duit banyak, dia ambil RM10,000 satu malam, dia sedekah RM1,000 dalam tabung masjid. Ada orang duit satu malam RM100. Orang duit tak banyak yang ambil RM100 tu malam 10. Pecah orang siap-siap RM10 tu. 10 keping, boh dalam satu plastik, tulis sedekah 10 malam terakhir. Pasal nak buat benda lah ni. Dah masuk puasa nak beli baju raya anak, baju raya cucu, kuih samprit, tak jam, tak Cadbury lah, yang tu yang ni. Kan? Ambil teruk RM2 kan? RM2 boh RM2. Tuan-tuan, malam tu katalah malam ketiga contohnya kita sedekah. Kan? Dapat Lailatul Qadar malam tu. Kita tak tahu malam keempat tu sedekah, malam kelima sedekah, malam ke-6, ke-7, ke-10. Tentu malam ketiga dapat Lailatul Qadar. Pahala dia lebih baik daripada 100 ton punya sedekah. Kan? Itu yang kita nak cari. Cari belang. Walaupun kita nak buat banyak benda, tapi kalau boleh jangan tinggal benda ni. Kan? Itu yang saya nak sebut sebagai kesimpulan tuan-tuan. Nabi sempat puasa 9 kan, lagi 2-3 hari ni kita boleh jumpa dengan Ramadan. Tak ada jaminan. Kan? Semalam saya naik motor, ada lori gas yang tanker besar yang usung gas banyak kan. Saya duk pi kot belah kiri, lori tu main kot kanan. Lepas tu ada satu motor potong dia. Dia potong-potong tu dia nak masuk belah kiri. Saya horn kat dia, jangan bagi, saya horn kat dia, saya tak bagi dia pi. Sebab saya tahu kalau dia pi memang dia sangkut divider rapat. Kan? Saya horn kat dia, saya horn kat dia, saya kriak dia, jangan pi. Saya potong kot kanan, potong ke kanan, motor dia masuk bawah lori tanker kan. Nasib baik saya dah elak, pasal dulu kita buat anak hantu kan. Kan? Kaki motor kan. Dan elak, motor tu ni. Nasib baiklah Allah panjang umur. Mailah keladi mana ni, letak ada alam barzah lah. Tak, kita ada jaminan lah. Siap nak naik motor balik boleh selamat sampai rumah lah. Siap nak turun tangga ni, nak keluar pergi kat kereta, ada tak jaminan yang kita boleh masuk kat kereta? Belum tentu. Kena heart attack, mati ni. Tapi kita duk minta dan kita harap supaya Allah jumpa kita dengan Ramadan.
Jadi tahun ni punya Ramadan, daripada malam ni pasang niat siap-siap. Letak satu keazaman yang tinggi. Aku jumpa dengan Ramadan tu ni, apa saja amal kebaikan yang boleh aku pula nak buat, aku nak buat. Aku nak semayang awal waktu, aku nak jaga semayang sunat, aku nak baca Quran, aku nak sedekah, aku nak wirid, aku nak zikir, aku nak buat tu, aku nak buat ni. Apa saja amal kebaikan yang boleh kita buat, kita niat daripada malam ni. Katakanlah sehari 2 hari ni Allah cabut nyawa kita, tak dan jumpa dengan Ramadan, pahala yang kita niat tu Allah akan bagi dekat kita. Sebab kita dah plan dah nak buat amalan tersebut. Dan andai kata kita dapat jumpa dengan Ramadan, pulunlah buat sungguh-sungguh. Andai kata ini Ramadan yang terakhir, belum tentu kita akan jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Buatlah terbaik dalam Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia yang berjaya dengan Ramadan. Dan insya-Allah Allah kumpulkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Wallahu taala a'lam. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan berpunca dari diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa'fu 'anna al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.